Sidang Kemuncak tergempar OIC, Malaysia akan suarakan pendirian tegas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Visual itu tadi menunjukkan letupan bampiran sebuah hospital di utara Gaza dan hari ini hospital terbesar di wilayah berkenaan iaitu Hospital Al-Shifa sekali lagi menjadi sasaran serangan tentera Zionis. Pentadbiran Hamas di Gaza memaklumkan sekurang-kurangnya 13 orang terkorban manakala puluhan lagi cedera. Pengarah Hospital Al-Shifa Muhammad Abu Salmiya mengesahkan bangunan berkenaan menjadi sasaran tembakan kereta kebal Zionis. Wartawan agensi berita The Associated Press pula melaporkan melihat 7 mayat di luar hospital. Rejim Zionis menuduh kononnya Hamas menggunakan hospital terutamanya Al-Shifa untuk mengatur serangan terhadap askar Zionis. Hospital juga didakwa kononnya dijadikan lokasi persembunyian komander Hamas. Pasukan Perubatan bagaimanapun menafikan tuduhan itu. Wartawan Palestin Nur Harazin melalui laman Instagram beliau merayu bantuan untuk mengeluarkan penduduk Gaza yang kini terkepung dalam beberapa buah hospital. Beliau memaklumkan askar Zionis mengepung dan berada di hadapan pintu masuk kompleks hospital terbabit. My parents, along with dozens of people, if not hundreds, are locked inside a hospital. They went there to take shelter. And this hospital is located in Al-Nasr Street. It is a whole block full of hospitals, and there is people taking shelter inside these hospitals. RNTC Hospital, Al-Nasr Hospital, the Eye Hospital. It is filled with women, elderly and children. And now they have no food, no water, and the Israeli tanks are actually on the front gate of these hospitals. We've called on the FCRC, we've called on the UN, we've called the ambulances. No one would go there. So who has a humanitarian power in Gaza? This is a call to all journalists around the world. Please, we need help. We need to evacuate these people. These are our families. And there is a chance. Dalam pada itu, semakin ramai penduduk di utara Gaza meninggalkan kediaman dan menuju ke selatan bagi mengelak menjadi mangsa pengeboman rejim Zionis. فيقوم قبل قليل باستهداف المواطنين على بعد أمتار من بوابة مستشفى الشفاء وهم يخرجون بأطفالهم يخرجون كبارا ونساء يخرجون النساء والأطفال في محاولة لإيجاد ملاذ آمن في وسط هذا الجنون الإسرائيلي الذي يقوم به الاحتلال باستهداف وقصف كل شيء. Lebih 50,000 penduduk Gaza sudah meninggalkan bahagian utara yang menjadi medan perang antara Hamas dan Israel. Namun angka itu tidak disahkan pihak berkuasa Palestin. يعني للأسف هذا العالم الذي أعطى الضوء الأخضر حتى اللحظة للاحتلال ليقوم بجرائمه باستهداف المستشفيات منذ اللحظة الأولى وارتكاب كل هذا القدر من المجازر والمذابح بحق شعبنا الفلسطيني هو يتحمل المسؤولية جنبا إلى جنب، المسؤولية التاريخية، المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية عن كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC ke-8 di Riyadh, Arab Saudi esok. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan Perdana Menteri akan menyatakan pendirian tegas Malaysia mengenai usaha segera untuk menamatkan tindakan pembunuhan beramai Israel terhadap rakyat Palestin di Gaza. Menurut Wisma Putra, sidang kemuncak terbabit adalah keberhasilan daripada kerjasama utuh Perdana Menteri
bersama beberapa pemimpin OIC. Ia akan dihoskan Putera Mahkota yang juga Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman, juga dihadiri pemimpin serta wakil negara anggota OIC. Dalam berita, hospital di Gaza dijangka hanya dapat beroperasi dalam tempoh kurang 24 jam lagi kerana bahan api bagi menghidupkan generator berada pada tahap kritikal. Kaki tangan Palang Merah Palestin Muhammad Abu Masbih berkata, keadaan hospital di Gaza semakin meruncing susulan serangan Israel. Sekiranya bahan api habis, perkhidmatan hospital terpaksa dihentikan sepenuhnya. Keadaan semakin buruk apabila internet juga tidak boleh diakses, lebih memburukkan keadaan bantuan kemanusiaan ke Gaza yang sangat perlahan. Rejim Zionis turut menyekat bekalan bahan api ke hospital Gaza, kebanyakannya hanya dapat bergantung kepada generator. Selain operasi hospital yang hampir lumpuh sepenuhnya, 2.3 juta penduduk Gaza kini mengalami masalah kekurangan bekalan makanan selepas sebulan Gaza dikepung rejim Zionis. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, berdasarkan situasi semasa, masalah berkenaan dilihat sukar menemui titik noktah. Sebagai langkah sementara, 112 juta dolar Amerika diperlukan oleh Program Makanan Dunia Kelolaan PBB. 1.1 juta orang di Gaza dijangka mendapat manfaat bagi tempoh 90 hari akan datang. Ketika ini, hanya 40 hingga 50 terak membawa makanan hasil program terbabit dapat dibawa masuk sehari. Bagi membolehkan bantuan mencapai sasaran, 100 terak bekalan makanan setiap hari perlu dibawa masuk. Menurut Pejabat Kemanusiaan PBB, sejak pembukaan semula lintasan Rafah di sempadan Gaza, Mesir untuk kemasukan kargo bantuan kemanusiaan 21 Oktober lalu, jumlah purata harian terak yang menyeberangi ke Gaza kurang 19% sebelum konflik. Sementara itu, bantuan antarabangsa ke Gaza dari Qatar dan Arab Saudi tiba di lapangan terbang Al-Arish, Kahirah, Mesir yang terletak kira-kira 45 km dari lintasan Rafah. Ia melibatkan 4 penerbangan membawa 180 tan bantuan, sebahagian besarnya berupa khemah, makanan, ubat-ubatan dan peralatan rawatan. To be honest, these aids were in our stores in the air transportation from the first day that we have provided the stuff, but because of the blockade of Rafah customs, we couldn't provide it because we don't want to be in stores and the people need it inside. Pertubuhan bantuan menuntut supaya gencatan senjata sepenuhnya dikuat kuasa antara Israel dan Hamas bagi membolehkan bantuan kemanusiaan dihantar secara besar-besaran ke Gaza. Bukan gencatan senjata sepenuhnya seperti yang dituntut masyarakat antarabangsa. Sebaliknya, rezim Zionis hanya setuju menghentikan serangan selama 4 jam sehari di utara Gaza. Perkara itu diumum White House susulan tekanan dibuat PBB. Penggantungan serangan dibuat bagi membolehkan rakyat Palestin melarikan diri ke kawasan pantai. Ia juga membolehkan bantuan kemanusiaan disalur ketika penggantungan serangan. Pengumuman akan dibuat 3 jam sebelum serangan ditangguhkan. Usaha untuk melaksanakan gencatan senjata bagaimanapun gagal. Ini pula di tebing barat yang dijajah. Pertempuran antara rakyat Palestin dan askar Zionis pada Khamis disifatkan sebagai yang terburuk sejak 2005. Jurucakap Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan 14 orang terkorban dalam serbuan terbaru tentera Israel, menjadikan jumlah korban di tebing barat kepada lebih 180 orang sejak 7 Oktober lalu. 4 lagi dibunuh dalam insiden berasingan di Bethlehem, Nablus dan Hebron, termasuk seorang remaja berusia 15 tahun. Tentera Houthi di Yaman yang mengisytiharkan perang ke atas rejim Zionis mendakwa berjaya melancarkan serangan peluru berpandu ke Israel. Kumpulan pemberontak Yaman yang disokong Iran itu mendakwa tentera Amerika antara jadi sasaran serangan. أطلقت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى
دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة وحساسة للكيان الإسرائيلي جنوب الأراضي المحتلة، منها أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراش إيلات. وبفضل الله تعالى فقد حققت العملية أهدافها بنجاح وأدت إلى إصابات مباشرة في الأهداف المحددة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat pula mendakwa serangan di sebuah premis di Syria yang didakwa jadi stor simpanan senjata kumpulan pro-Iran tidak melibatkan kehilangan nyawa. Sebaliknya, ia hanya operasi memusnahkan premis. Menurut Pentagon, serangan yang dilakukan semalam dibuat sebagai reaksi kepada serangan dibuat terhadap pasukannya di Asia Barat. Ia yang dilakukan menggunakan 2 pesawat tempur bagaimanapun tidak mengakibatkan kehilangan nyawa. Kenyataan itu bagaimanapun bercanggah dengan laporan dibuat kumpulan pemantau hak asasi kemanusiaan Syria. Mereka mendakwa 9 orang yang dipercayai ada kaitan dengan kumpulan pro-Iran terbunuh. Selain serangan di wilayah Deir ez-Zor itu, tentera Amerika turut menyerang 2 lagi premis di Syria pada 26 Oktober lalu. Sukan saingan Liga Eropah, Liverpool mengalami kekalahan pertama dalam saingan kumpulan E selepas tunduk 2-3 kepada kelab Perancis Toulouse. The Reds ketinggalan pada minit ke-36 menerusi jaringan Aaron Dunham sebelum Cis Dalinga melebarkan kedudukan pada minit ke-58. Anak buah Jurgen Klopp kemudian berjaya merapatkan kedudukan akibat jaringan sendiri Christian Caceres Jr. minit ke-74. Selang 2 minit kemudian, tuan rumah menambah 1 lagi gol Frank Magri. Di hujung perlawanan, Liverpool sekali lagi meraih jaringan menerusi Diego Jota, namun usaha untuk merobek gawang tuan rumah selepas itu tidak berhasil. Toulouse kini mengumpul 7 mata, 2 mata di belakang Liverpool dan 3 mata di depan pasukan tangga ketiga St. Gilois dalam kumpulan E. Sementara itu, jaringan lewat Lucas Paqueta membolehkan West Ham United menang 1-0 di tempat sendiri ke atas Olympiacos untuk kekal di puncak kumpulan A. Paqueta memecah kebuntuan minit ke-73 yang untuk gol ketiganya dalam saingan Eropah musim ini. Kemenangan di Stadium London membolehkan mereka menyamai 9 mata dengan pasukan di tangga kedua Freiburg, namun dipisahkan dengan perbezaan gol. Malaysia akan terus beri sokongan dan bantuan kepada rakyat Palestin. Marilah kita sama-sama berdoa untuk mereka dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Berita dunia berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.